Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan salah satu lagi teknik di dalam PST ataupun disebut sebagai Psychological Skill Training, yaitu disebut sebagai breathing technique ataupun kawalan pernafasan. Baiklah, okey, apakah itu kawalan pernafasan dan mengapakah pentingnya kawalan pernafasan ini? Baiklah, salah satu kepentingannya adalah kerana kawalan pernafasan ini di mana kawalan pernafasan yang betul merupakan asas kepada satu teknik relaksasi dan berkesan mengawal kebimbangan somatik di dalam sukan khasnya. Baiklah, mengapa ia disebut sangat penting kawalan pernafasan ini adalah kerana individu yang tenang, berkeyakinan dan mempunyai kawalan pernafasan yang beritma, yang lancar dan beritma, mereka ini, para atlet ini akan lebih cenderung mencapai kejayaan dan lebih fokus untuk mencapainya, berbanding dengan individu ataupun atlet yang kurang keyakinan dan berada di dalam keadaan tertekan. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan beberapa jenis kawalan pernafasan yang disebut sebagai pursed lips breathing, deep breath breathing, energetic breathing dan shallow breathing. Dan kita akan saksikan apakah perbezaan bagi setiap jenis breathing teknik ini. So kita akan saksikan sebentar lagi. Sekarang kita akan melakukan bagaimanakah aplikasi pursed lips breathing ini. Yang pertama sekali, kita duduk dalam keadaan yang seisap, tegakkan badan kita, luruskan bagian belakang. Okey, kita relaxkan, kita tenangkan bagian-bagian otot sini, bagian-bagian bahu kita, bagian atas, luruskan. Masuk. Kita menarik nafas melalui hidung, dan kita hembuskan melalui mulut dengan cara mengetapkan bibir kita seperti ini, seperti kita meniup lilin. Okey, tengok, saya cuba demonstrasikan. Okey, baik. Yang perlu kita ingat, dia ada kiraannya. Okey, yang pertama sekali waktu kita menarik itu dalam kiraan 2 saat, iaitu 1, 2, begitu. Lepas tu kita hembus 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Okey, kita saksikan sekali lagi. Saya akan buat seperti ini. Dari sisi, kita tarik, kita luruskan badan kita, tenangkan diri kita. Okey, baik. Anda sudah lihat bagaimana ia dilaksanakan. Baiklah, kiraan tersebut kita boleh gunakan kiraan kita tersendiri, dan boleh bila kita lakukan berulang-ulang kali, kita boleh tambahkan kiraan-kiraan tersebut. Dan ini kerap kali jugalah digunakan oleh para pemain untuk lebih tenang. Antara contohnya Cristiano Ronaldo lah, sebelum melakukan sepakan percuma, beliau akan melakukan teknik ini. Sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaan deep breathing teknik ini. Nah, pertama sekali, pastikan diri dalam keadaan yang selesa. Lepas itu, kita letakkan tangan kanan kita pada bahu kiri dan letakkan tangan kiri kita di perut kita. Baiklah. Kemudian kita tarik nafas. Kenapa keadaan tangan kiri ini di perut? Itu seperti kita merasakan kehadiran udara itu memasuki diafragma kita. Apabila kita tarik nafas, baiklah, seperti itu. Dan tidak dilupakan juga, waktu kita buat itu, kita akan pejam mata dan memikirkan tentang benda-benda yang menenangkan. Okey, contoh seperti kita mencapai kejayaan, mendapatkan apa-apa saja. Kita buat seperti ini, saya ulang lagi. Dihembus juga melalui hidung. Baiklah, dia ada kiraannya. Yang pertama sekali, kiraan dia waktu kita nak tarik 4 saat. Lepas tu kita hembus 8 saat. Okey, seperti begini. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Seperti itu. Itu merupakan teknik lah. Teknik cara melakukan deep breathing ini. Okey, sekali lagi saya lakukan melalui hidung. Kita tarik.
kita hembus melalui mulut. Sekali lagi, tarik melalui hidung, hembus melalui mulut. Okey, ia boleh diulang beberapa kali sehinggalah kita mencapai ketenangan kita. Okey. Ia kerap kali juga lah digunakan untuk menenangkan diri sebelum pertandingan. Ini teknik ini kebanyakan digunakan sebelum pertandingan. Bagi suatu atlet bagi lebih tenang sebelum memulai sesuatu pertandingan. Kita sekarang akan meneruskan kepada energize breathing technique. Okey. Yang pertama sekali, kita akan pejamkan mata kita. Lepas tu kita akan angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita. Lepas tu kita turunkan ke dalam dan kita hembus. Baiklah. Saya akan tunjukkan demonstrasi sedikit seperti ini. Tutup mata. Seperti itu. Udara dihirup melalui hidung dan dihembus melalui hidung juga. Okey, baiklah. Waktu kita menarik tu kita akan kira sehingga 6 saat lah. 6 saat dan kita hembus 2 saat. Seperti ini lah. 1 2 3. 1 2. Seperti itu. Kita tarik tangan kita rapat ke dada kita dan kita hembus. Hembus sekuat hati. Okey, teknik ini boleh diulang sebanyak 15 hingga 20 kali sehingga kita mencapai ketenangan. Baiklah, untuk para atlet mereka akan melakukan ini kebiasaannya sebelum pertandingan jugalah, bagi menghilangkan rasa gemuruh, menghilangkan rasa gemetar. Ini amat disarankan lah bagi memberikan lebih keyakinan kepada para atlet untuk menghadapi sesuatu pertandingan. Sekarang kita pergi yang terakhir, iaitu shallow breathing technique. Okey, shallow breathing technique ini merupakan salah satu gaya pernafasan yang kurang digunakan namun kurang digalakkan lah di dalam sukan kerana gaya pernafasannya yang menarik oksigen secara minimum, pada kadar minimum, dan ia tidak menggunakan sepenuhnya organ pernafasan yang iaitu dia hanya menggunakan bahagian interkostal di bahagian dada dan tidak sampai di bahagian diafragma kita, hanya sampai di bahagian interkostal, itu di bahagian dada kita lah. Dan bagaimana contoh cara demonstrasinya adalah seperti ini. Okey, kebiasaannya ia berlaku apabila seseorang pemain ataupun atlet merasa terlalu penat, seperti contohnya baru selepas berlari untuk acara jarak jauh dan memerlukan oksigen pada kadar segera, jadi melakukan gaya pernapasan ini secara tercungap-cungap. Jadi kita lihat pada sisi dia seperti kita kerap kali boleh melihatlah kalau para atlet jarak jauh ataupun para atlet bola ataupun mana-mana sukan, sekiranya mereka berlari dan berhenti sekejap untuk tempoh yang lama berlari, akan menyebabkan tercungap-cungap inilah ataupun disebut sebagai shallow breathing ini.